Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Natasha di Hello Sintok melalui UUM Today hari ini untuk kita kupaskan isu-isu terkini yang berlaku di luar dan juga di dalam UUM Sintok. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tetamu kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama kita di studio pada hari ini. Jadi untuk topik pada hari ini kita telah menjemput seorang tetamu khas dari Jabatan Hal Ehwal Akademik iaitu Encik Muhammad Azri bin Mat Nazir untuk kita jelaskanlah salah satu isu terkini yang masih penuh dengan persoalan dari pihak pelajar iaitu mengenai tentang Majlis Convocation ke-36. Ya, Encik Azri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat seadanya. Boleh Encik Azri kenalkan diri sikit? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri bin Mat Nazir. Currently memang saya seorang pegawai takbir yang menguruskan pengijazahan iaitu Majlis Convocation untuk yang akan datang ni lah, iaitu graduan pada tahun 2023 bersempena Majlis Convocation yang ke-36 yang akan berlangsung pada 19 sehingga 23 November nanti. Tanpa melengahkan masa, kita akan mulakanlah dengan sesi bola bicara kita ni. Jadi saya dimaklumkan bahawa UUM untuk convocation ni kita ada sediakan orang kata aplikasi untuk UUM Convo nama dia. Boleh Cik Azri ceritakan sikit pasal aplikasi tu? Okey. Semenjak COVID yang lalu pada tahun 2019, UUM telah memperkenalkan aplikasi UUM Convo di mana para graduan perlu membuat pengesahan untuk hadir ke majlis convocation dan juga akan mendapat info-info berkaitan dengan majlis convocation termasuk tarikh pengambilan jubah, tarikh-tarikh penting untuk graduan ambil perhatian dan juga susunan nombor kerusi kedudukan di dalam dewan melalui UUM Convo. Jadi apps ini adalah satu apps yang very komprehensif kepada semua graduan, dan graduan hanya perlu merujuk satu tempat sahaja iaitu UUM Convo. Dia akan dapat segala info selain daripada info-info tambahan. Actually sama info yang kita ada di dalam laman web HEA tersendiri iaitu Jabatan Hal Ehwal Akademik yang boleh dirujuk oleh semua graduan. Jadi graduan boleh dapatkan informasi tentang majlis convocation ni daripada apps Convo UUM. Betul. Okey. Jadi dari segi mengenai majlis convocation ke-36 ni kan, untuk ada orang kata nak ambil jubah, transkrip. Mungkin Encik Azri menceritakan sedikit prosedur. Dia berbalik kepada apps tadi. Semasa kita membuat hebahan mengenai sidang sesi majlis convocation pada pertengahan September yang lalu, so bersama-sama dengan sidang sesi tersebut, kita juga sertakan satu poster berkaitan dengan tarikh-tarikh penting yang perlu diambil perhatian oleh semua graduan. Kalau kita lihat pada info tarikh penting tersebut, di mana aplikasi UUM Convo akan boleh diakses oleh graduan yang layak bermula 8 Oktober 2023. Bermula 8 Oktober. So graduan boleh akses ke situ. Okey, graduan yang pertama sekali perlu membuat pengesahan kehadiran, sama ada hendak hadir ataupun tidak hadir. So saya amat mensarankan para graduan supaya membuat pengesahan lebih awal berbanding jangan menunggu saat-saat akhir, iaitu saat akhir daripada 23 Oktober. Selepas 23 Oktober sistem ataupun apps tersebut akan ditutup untuk kerja-kerja pentadbiran, pengurusan convocation, untuk penjanaan nombor kerusi, untuk tarikh-tarikh penting yang kita nyatakan sebelum ini untuk pengetahuan graduan-graduan. Okay, bila graduan telah membuat pengesahan hadir, barulah kerja-kerja untuk kita penjanaan nombor kerusi, tarikh bila graduan untuk ambil jubah akan tertera di
UUM Convo App tersebut. Okey. Seperti kita tahu, pelajar graduan lah kena ambil jubah dan skrip ni, mungkin ada tarikh yang ditetapkan ke Okey. oleh ni, Okey. pihak universiti? Okey, seperti yang saya maklum, mobile app atau aplikasi telefon UUM Convo ini satu aplikasi yang agak komprehensif di mana semua tarikh-tarikh tersebut akan dinyatakan secara individu. Maksudnya kalau saya Ali akan mendapat bila tarikh konvonya, sidang sesinya, bila tarikh pengambilan jubahnya, nombor kerusinya, semua ada di dalam app tersebut. So, namun begitu, saya juga ingin maklum bahawa tarikh-tarikh tersebut juga telah dinyatakan seperti yang saya maklum di dalam poster yang kita sertakan sebelum ini. Tarikh pengambilan jubah akan berlaku pada 13 sehingga 22 hari bulan. 22 hari bulan, iaitu sehari sebelum berakhirnya majlis convocation. Okey. So graduan boleh mengambil jubah mengikut tarikh yang telah ditentukan di dalam UUM aplikasi UUM Convo lah. Namun begitu, jika graduan yang mempunyai masalah kecemasan ataupun tidak dapat menghadiri mengikut tarikh yang telah ditetapkan, jadi graduan boleh mengambil jubah selewat-lewatnya sehari sebelum majlis convocation. Kita mempertimbangkan ada graduan yang datang daripada Sabah dan juga Sarawak. So jadi bagi pemudah cara memudahkan mereka dengan kos yang mereka perlu tanggung untuk menghadiri majlis convocation, itu majlis yang mereka tunggu-tunggu. So kita membenarkan selewat-lewatnya sehari sebelum majlis convocation untuk pengambilan jubah. Okey. Kemudian sesi pemulangan jubah akan bermula 19 sehingga 26. 19 iaitu immediately selepas sesi pertama tamat, ada graduan yang telah menerima ijazah semasa itu boleh memulangkan jubah selepas sesi. Okay, kita akan buka bilik operasi bilik jubah akan bermula pada jam 9 pagi sehingga 6 petang. So sehabis kiranya graduan yang ingin memulangkan jubah secara cepat dan nak balik awal, so saya sarankan supaya terus selepas ambil gambar semua terus ke bilik jubah untuk pulangkan jubah, dan semasa pemulangan jubah tersebut juga pastikan anda mengambil ijazah dan transkrip. So jadi graduan akan dapat ijazah dan transkrip setelah memulangkan jubah mereka. Okey. Contohlah kalau graduan ni sehari sebelum pun tak sempat juga nak pergi ambil jubah. Jadi boleh ke kalau mereka menghantar wakil atau macam mana? Okey, boleh. Bagi alternatif pulangkan jubah, dan semasa pemulangan jubah tersebut juga pastikan anda mengambil ijazah dan transkrip kepada graduan. Graduan boleh mewakilkan kepada rakan ataupun ahli keluarga. Namun begitu, hanya satu graduan, hanya satu wakil sahaja. Sebab kita mengambil iktibar daripada majlis convocation yang lalu di mana berlakunya pertukaran jubah yang banyak menyebabkan masalah semasa sesi majlis convocation. Untuk makluman, UUM antara satu ataupun dua universiti yang menggunakan sistem RFID, di mana setiap jubah tersebut terdapat satu chip iaitu RFID yang mempunyai identiti kepada graduan tersebut. Kalau Ali adalah graduan, maka jubah itu akan tertera nama Ali. So nama panggilan Ali yang dinaik di atas pentas tersebut disebut juga atas apabila dia lalu, so nama dia akan keluar. So that's why kenapa kita tidak membenarkan jubah itu diambil secara banyak, sebab berlakunya pertukaran tersebutlah. So jadi kita mengambil perkhidmatan sejak tahun 2021, seorang graduan hanya dibenarkan mewakilkan kepada seorang wakil sahaja untuk mengambil jubah. Okey. Selain daripada contohlah pada hari majlis convocation ni berlangsung kan, kadang-kadang adalah ahli keluarga yang kalau boleh nak bawa nenek, makcik, pakcik, sepupu jauh semua nak datanglah nak menghadiri majlis convocation ni. Jadi kalau ikutkan dalam dewan tu berapa ahli keluarga yang dibenarkan masuk? Sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya ingin sambung sedikit lagi berkaitan dengan wakil pengambilan jubah sebentar tadi. Yang saya maklum, wakil jadi graduan sekiranya nak mewakilkan kepada seseorang,
hanya mengisi maklumat wakil tersebut di aplikasi UM Convo saja. Okey, kemudian dia perlu download borang yang kita telah berikan yang telah dia isi, download borang tersebut dan print out dan serahkan semasa sesi pengambilan jubah. Okey, berbalik kepada soalan sebentar tadi, untuk jumlah tetamu, berapa orang yang boleh, untuk siapa nak hadir pun tiada masalah. Cuma untuk masuk di dalam dewan, kita menghadkan bilangan tetamu atas kapasiti jumlah dewan. Jadi untuk sesi yang pertama akan melibatkan 5 orang jumlah tetamu, dan the rest sesi kedua hingga sesi ke-9, itu sesi terakhir, adalah dua orang sahaja. Okey. Cuma saya ingin maklumkan, seperti amalan dan peraturan Majlis Convocation sebelum ini, iaitu hanya tetamu berumur 12 tahun dan ke atas sahaja yang boleh masuk ke dewan. Okay. Selain pada itu, pihak universiti juga telah menyediakan kemah di kanan dan kiri dewan untuk para tetamu yang lain, waris-waris atau ahli keluarga yang lain, untuk duduk bersama-sama menyaksikan majlis sidang sesi Majlis Convocation yang berlangsung. Dan kita juga telah akan diletakkan satu layar lah. Setiap kemah itu akan ada layar. Jadi akan nampak apa yang terjadi di dalam dewan, waris pun akan nampak dari luar dewan lah. Okey, jadi tak ada masalah lah tak kalau ada masalah, ramai ya. pun. Dan kita juga ada buat live Facebook. Live Facebook, media okey. sosial lah. Facebook, Instagram, UUM. Sepanjang berlakunya Majlis Convocation. Okey. Saya juga menerima beberapa soalan lah daripada laman Facebook Newseed yang digunakan oleh pelajar untuk bertanyakan soalan. Jadi yang pertama sekali ada pelajar ni tanya, contohlah untuk pelajar yang praktikal, contohnya yang selesai pada bulan Julai ini, mereka akan konvo pada November ini ataupun convocation seterusnya. Okey. Soalan tersebut mengenai dengan pelajar praktikum. Sebenarnya praktikum tamat pada bulan Ogos, 3 Ogos. Okey, dia di Universiti Utara Malaysia dia ada dua kategori praktikum, iaitu praktikum bagi pelajar yang praktikum dalam tempoh masa 4 bulan, dan ada yang praktikum dalam tempoh masa 6 bulan. Untuk pengetahuan semua graduan atau pelajar yang menghabiskan praktikum dalam tempoh 4 bulan, insya-Allah dia akan konvo pada November. Tapi bagi pelajar yang praktikum 6 bulan, dia akan graduate atau berkonvo ni pada tahun yang berikutnya, pada tahun 2024. Ada juga tentang orang kata isu tentang deposit jubah yang berlaku sebelum ini antara isu yang agak hangat lah yang diperkatakan. Tapi saya ingin jelaskan di sini bahawa deposit jubah hanya dikenakan kepada graduan yang mengambil ijazah dan transkrip awal, iaitu sebelum Majlis Convocation. Namun begitu, untuk pada tahun ini, ia tidak akan berlaku pada graduan yang disahkan Senat ataupun yang tamat pengajian pada tahun 2023. Kerana pada tahun ini, itu Majlis Convocation pada Majlis Convocation ke-36 ini, semua graduan akan menerima ijazah dan transkrip, ijazah sarjana muda. Saya maksudkan ijazah graduan sarjana muda, itu degree, akan menerima transkrip selepas Majlis Convocation. Selepas return jubah dia akan dapat. Okey. Cuma yang sebelum ini, kita yang memberi awal kepada graduan sarjana muda ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang sebelum ini berlaku. Jadi universiti telah membuat keputusan untuk memberi ijazah dan transkrip yang lebih awal, supaya pelajar boleh menggunakan ijazah transkrip tersebut untuk memohon pekerjaan dan bidang-bidang tertentu yang memerlukan ijazah dan transkrip itu lebih awal. So sepatutnya pada Julai yang lalu kita convocation pada tahun 2022. Tapi disebabkan pandemik COVID-19, kita terpaksa menangguhkan convocation tersebut dan menyebabkan graduan pada tahun 2022 terpaksa konvo pada tahun 2023 yang kita laksanakan pada Julai yang lalu. Jadi mereka-mereka inilah yang telah mengambil ijazah transkrip awal, dicas deposit untuk pengambilan jubah. Tetapi selepas mereka memulangkan jubah, deposit tersebut akan dikembalikan.
Okey. Untuk graduan yang kali ini pada tahun 2003, mereka tidak akan dikenakan sebarang cas deposit untuk graduan sarjana muda. Disebabkan mereka belum lagi mengambil ijazah transkrip. Yang tu kena jelas. Okey. Supaya satu lagi saya ingin membuat sedikit peringatan mesra kepada para graduan supaya merujuk dan pertanyaan itu dilakukan pada tempat dan mereka orang yang betul. Okey. Sebab berbeza tahun majlis convocation, besar kemungkinan berlakunya perubahan semasa itu. Jadi apa benda yang diaplikasikan semasa majlis convocation sebelum ini tidak sama yang akan berlaku pada tahun semasa. Jadi yang pertama mestilah ikut mengikuti rapat laman sosial, laman web UUM, laman web Majlis Jabatan Hal Ehwal Akademik dan laman sosial rasmi Universiti Utara Malaysia. Okay. So di situ adalah info yang tepat. Ya. Okay. Lagi satu saya nak tanya, ada pelajar ni memang soalan yang selalu pelajar tanyalah kan. Bagaimana orang kata tata cara pemakaian jubah, maksudnya baju kurung tu ada peraturan ke macam mana? Kita telah menetapkan etika pakaian bagi graduan dan juga tetamu actually. Okey, so dia ada dua kategori lah, etika pakaian bagi graduan dan juga etika pakaian bagi tetamu yang hadir untuk masuk ke dewan. Okey. Untuk yang berada di luar dewan, kita tiada masalah. Apa etika pakaian yang sopan dia datang, kita tidak mengambil kira lah. So jadi yang nak masuk ke dewan saja yang perlu mematuhi etika pakaian yang kita telah tetapkan. Bagi graduan, untuk graduan lelaki, kita menetapkan bahawa hanya graduan perlu memakai long suit ataupun blazer berwarna gelap atau warna hitam lah. Long suit berwarna hitam termasuk kasut itu mesti berwarna gelap, iaitu kita sarankan ada warna hitam lah. So dia jelas. Jadi warna gelap. Tiada warna light blue ke light cocoa ke, tak ada. Jadi warna hitam jelas. Okey. Yang bagi graduan wanita ataupun graduan perempuan ini, kita telah menetapkan bahawa perlu memakai baju kurung ataupun kalau yang non muslim ataupun ada juga kita yang memakai skirt. Skirt tersebut mestilah labuh, iaitu di bawah lutut. Dan memastikan bagi graduan wanita, yang ini yang saya ingin ingatkan, etika pakaian mengenai kasut. Kasut mestilah fully covered, mesti bertutup. Banyak yang berlaku pada majlis convocation, ada wanita ataupun perempuan yang memakai kasut yang half, yang tidak fully covered, di depan saja, di belakang saja ada setengah, di depan nampaknya jari-jari kaki. You have to make sure that must be fully covered. Okay. Dan satu lagi saya ingin ingatkan kepada graduan lelaki dengan memastikan, saya pun faham bahawa mungkin graduan yang telah lama menamatkan pengajian mungkin Februari yang lalu, rambutnya pastilah berada dalam keadaan yang kemas, tidak panjang lah, senang cerita kan. Jadi perlu memastikan perkara tersebut. Ada berlakunya kita tidak membenarkan graduan atas tidak mematuhi etika pakaian, termasuklah keterampilan diri, tidak rambut tersebut terlalu panjang. Itu yang kita maklum dah awal supaya graduan ambil perhatian. Jadi kalau contoh rambut berwarna tu dibenarkan atau tidak? Rambut berwarna mesti kita actually tidak membenarkan. Tapi ada yang berwarna yang tidak obvious, itu kita boleh pertimbangkan. Namun kita pun fahamlah kadang setengah ada yang ikut trendnya, tapi you have to make sure apabila kita datang ke suatu majlis, kita perlu mematuhi etika yang telah ditetapkan oleh majlis tersebut. Saya rasa itu adalah benda normal yang berlaku kepada semua orang, dan di setiap majlis dia ada etika tertentu yang kita perlu patuhi. Itu sahajalah saya rasa daripada soalan daripada Newsed. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Encik Azri atas perkongsian pada hari ini. Sebelum kita tamatkan sesi bual bicara kita ni, ada apa-apa kata-kata terakhir atau peringatan nak bagi untuk graduan? Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datanglah
kepada graduan-graduan akan datang ke majlis convocation yang 36. Dalam masa yang sama, saya juga ingin mengambil ingatan kepada graduan supaya merancang perjalanan dengan baik, supaya tidak terlepas tarikh-tarikh penting yang perlu mereka patuhi dan juga masa-masa penting yang mereka perlu patuhi, di mana ini adalah satu majlis yang amat berharga dan juga satu memori yang indah bagi setiap graduan yang ditunggu-tunggu oleh setiap graduan yang telah menamatkan pengajian. Jadi rancanglah perjalanan dengan baik. Kemudian dari segi etika pakaian saya tersebut tadi, patuhi sebaiknya supaya tidak berlaku kontroversi sebelum memasuki dewan. Si waris, ibu bapa, sekiranya ibu bapa mempunyai masalah kesihatan, merancanglah untuk membawa mungkin yang berkursi roda membawa kursi roda sendiri. Semua pihak universiti kita menyediakan untuk graduan sahaja. Okay. Kita mengutamakan graduan, namun sekiranya ada ruang, insya-Allah pihak universiti akan membantu untuk waris. Cuma buat masa sekarang kita menumpukan kepada graduan sahaja. Okey. Baiklah, terima kasih Encik Azri. Jadi untuk penonton di luar sana, terima kasih kerana bersama-sama kami hari ini di studio. Dan kita akan berjumpa lagi di lain hari di Hello Situ melalui saluran UUM Today. Salam hormat. Assalamualaikum.